Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada ruangan Nur Qalbi untuk kali ini kita akan sama-sama meneruskan lagi perbincangan kita mengenai kitab Minhajul Abidin yang berkaitan dengan tahap yang kedua yang perlu dilalui oleh orang-orang yang ingin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu keperluan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa yang telah dilakukan sepanjang kehidupannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam rancangan kita yang lepas, kita telah menyentuh apa yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berhubung dengan syarat-syarat orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 syarat yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali seorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah meninggalkan dosa yang telah dilakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan keluar dari hatinya, dan dia juga berazam untuk tidak kembali melakukan dosa dengan sebenar-benarnya. Dan syarat yang kedua yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, seseorang yang bertaubat itu hendaklah melakukan taubat terhadap dosa yang telah dilakukannya sebelum ini, seperti dosa orang yang melakukan perbuatan mencuri, maka dia bertaubat daripada perbuatan tersebut dengan tidak melakukannya lagi. Kemudian syarat yang ketiga yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, hendaklah dia meninggalkan dosa yang seumpamanya itu dengan cara meninggalkan dosa yang mampu dipilih ataupun mampu di dalam pilihannya. Contohnya bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk melakukan perbuatan dosa yang telah dilakukan sebelum ini, seperti perbuatan zina, perbuatan mencuri, kerana faktor usia dan masa yang telah lanjut usianya itu, maka taubatnya itu diterima oleh Allah untuk tidak melakukan dosa yang telah tersebut itu. Namun ia pada hakikatnya juga tidak mampu lagi untuk melakukan perbuatan tersebut kerana keadaannya yang sudah uzur itu. Tapi bagi dia yang ingin bertaubat, dia juga hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan dosa yang lain seumpamanya seperti dosa mengumpat, dosa riya, dengki dan sebagainya. Sementara syarat yang keempat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam pengajian kita yang lepas, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah meninggalkan perbuatan dosa tersebut kerana ia merasai kebesaran dan merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan-kepentingan dunia ataupun kerana mengharapkan pujian-pujian manusia ataupun kerana ingin mendapat kedudukan-kedudukan yang diharapkan akan tercapai dengan sebab dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Andai kata berlaku sedemikian, maka seseorang itu sebenarnya belum lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya, taubat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai taubatan nasuha, iaitu taubat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyentuh di dalam pengajian kita yang lepas satu daripada muqaddimah atau pendahuluan kepada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pasti didahului oleh beberapa perkara. Imam Al-Ghazali menyebut di sini 3 perkara yang perlu dirasai oleh seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Yang pertama yang telah kita bincang di dalam pertemuan kita yang lepas, iaitu seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu mengingati bahawa dengan dosa yang ia lakukannya itu
akan menyebabkan ia akan menimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa keji dan buruknya dosa yang ia lakukan, dan dengan sebab dosa itu menyebabkan ia menderita kerana putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan jiwanya tidak tenteram kerana dosa tersebut, dan dalam keadaan tersebut hatinya merintih, merasa risau dan juga resah kerana dosa yang ia telah lakukannya. Dengan sebab itu seseorang yang melakukan dosa itu akan merasai situasi yang dilaluinya itu, iaitu situasi semasanya. Ia mengingati bagaimana dosa tersebut telah menyebabkan hidupnya menderita, maka ia akan dia perlu meninggalkan dosa itu serta merta. Dan untuk memikirkan masa depannya, maka dia perlu berazam untuk tidak melakukan dosa tersebut untuk selama-lamanya. Sementara untuk mengingati masa yang lepas, ia juga perlu menunaikan kebaikan-kebaikan untuk menggantikan kesalahan dan keterlanjurannya di dalam kehidupannya yang telah lalu. Itu adalah merupakan syarat pertama bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka ini memulakan taubat. Selagi mana seseorang itu tidak mengingati dan tidak merasai bahaya dan kejinya dosa, maka bagaimana ia akan insaf, bagaimana ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia masih merasa kelazatan dunia dan tidak mengingati bahaya dan azab di hari akhirat. Jadi dengan sebab itu kata Imam Al-Ghazali, seseorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu juga diikuti dengan perlu juga didahului dengan yang keduanya, mengingati berat dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala dan bahayanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu ditanggung oleh manusia. Dan kita perlu mengingati bahawa azab Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Quran semuanya adalah azab-azab yang di luar daripada keupayaan Allah. Sebab itu bila kita melihat di dalam Al-Quran, Tuhan menceritakan neraka dan azabnya itu, semuanya menceritakan azab yang sangat pedih, azab yang sangat menderita, azab yang di luar daripada kemampuan dan keupayaan kita umat manusia ini. Maka itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu ada di dalam diri kita, para pendengar sekalian. Bila mana kita mengingati kehidupan kita yang belum bergelumbang dengan dosa dan kesalahan ini, kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati kemurkaan dan juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan kemurkaan dan kemarahan ini akan menyebabkan nanti kita akan dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin kita akan selamat di hari akhirat kelak kecuali dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pendahuluan untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah hendaklah sentiasa mengingati bahawa ia adalah seorang makhluk yang sangat lemah dan tidak mempunyai apa-apa upaya dan kemampuan untuk berdepan dan menanggung segala kesusahan dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Bila dia merasai dirinya lemah, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Minhajul Abidin ini bahawa mereka yang merasai dirinya lemah dan tidak mampu berada di bawah kepanasan matahari, yang kita tengok jikalau panas matahari yang begitu terik, yang sampai ke tahap 40 atau 50 darjah Celsius, sudah tidak ditanggung oleh kita sebagai manusia ini, bagaimana kita akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga membuat perumpamaan mereka yang tidak mampu untuk menanggung kekasaran dan kekerasan pihak berkuasa. Apakah ia akan mampu berdepan dengan ketegasan dan juga kekerasan para malaikat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak? Apakah ia mampu untuk berdepan dengan sengatan, jengking, kala dan juga gigitan ular dan sebagainya? Apakah semuanya itu di dalam kehidupan dunia ini dia mampu menanggung? Sedangkan di hari akhirat itu semuanya adalah lebih dahsyat dan lebih menakutkan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungkan kita daripada segala perkara-perkara yang buruk dan keji ini dan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan hamba-Nya yang saleh, yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala maksiat dan mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai-bagai bentuk ketaatan. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah 3 perkara yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin bertaubat sebelum mereka benar-benar bertaubat kepada Allah. Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang pertama, dia perlu mengingati buruk dan kejinya dosa tersebut. Dan yang kedua, ia perlu mengingati betapa azab dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, dan bagaimana kemurkaan Allah kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat kepadanya, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan juga sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ahli neraka dan azab yang akan menimpa mereka. Sementara yang ketiga, seseorang itu hendaklah mengingati bahawa dirinya adalah sangat lemah, bahawa beliau adalah sangat kerdil, tidak mampu untuk berdepan dengan berbagai-bagai azab dan keseksaan yang akan ditanggung di hari akhirat kelak. Maka dengan keadaan tersebut, maka kita akan menggerakkan hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini juga menimbulkan persoalan, kenapakah di dalam syarat taubat itu tidak disebut berkaitan dengan penyesalan, sedangkan Nabi SAW menyebut dalam hadis, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah merupakan taubat. Tetapi Imam Al-Ghazali tidak menyebut secara langsung bahawa taubat itu adalah merupakan salah satu daripada makna dan juga salah satu daripada syarat seseorang itu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menyesal kepada Allah Subhanahu, menyesal terhadap segala dosa dan kesalahannya. Namun perlu kita ingati bahawa penyesalan itu adalah suatu keadaan yang lahir di dalam diri seseorang. Oleh itu, penyesalan itu tidak akan lahir tanpa seseorang itu merasai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan mendapati penyesalan di dalam hatinya itu muncul kalau ia tidak mengingati apa yang disebut sebagai pendahuluan kepada taubat. Bagaimana seseorang itu akan menyesal dalam keadaan dia tidak mengingati kejinya dosa. Bagaimana seseorang itu akan menyesal dalam keadaan dia tidak mengingati betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang itu juga tidak akan menyesal dalam keadaan ia tidak merasai bahawa dirinya sangat kerdil untuk berdepan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila seseorang itu merasai hakikat-hakikat ini, maka akan datang di dalam dirinya itu perasaan penyesalan tersebut, maka hasil daripada itu, maka ia akan melakukan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah dan membersihkan dirinya di dalam melakukan dosa dan maksiat itu untuk menukar melakukan perbuatan taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Muslimin, muslimat, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Al-Ghazali menyebut berkaitan dengan keperluan kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali seterusnya memperingatkan kepada kita keperluan kita untuk sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin ini juga Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu perkara yang sangat mudah
untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita kembali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada kelalaian dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kita itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang akan bertanya, apakah mungkin kita akan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dalam keadaan tertentu merasakan bahawa kita mungkin akan kembali melakukan dosa, kembali semula kerana kelemahan diri kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan diri kita yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita akan merasakan kita juga mungkin akan terjerumus melakukan perbuatan taubat ini. Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita bahawa perasaan-perasaan tersebut janganlah kita lihat kepadanya. Bahkan kita perlu sentiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginsafi bahawa andai kata ada di dalam diri kita perasaan untuk kembali melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, andai kata kita telah bertaubat kepada Allah, maka diharap kita akan mati di dalam keadaan kita bertaubat mungkin sebelum daripada kita melakukan perbuatan tersebut, dan mudah-mudahan dengan itu kita juga akan mendapat hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kita keluar secara langsung daripada dosa tersebut, maka kita perlu ketahui bahawa dosa yang perlu kita lakukan, dosa yang perlu kita keluar dari melakukannya itu terdiri dari 3 bentuk dan juga 3 jenis. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini, bahawa kadang-kadang ada di kalangan kita yang masih merasa untuk keluar daripada melakukan dosa itu adalah suatu yang sangat sukar. Kerana mungkin sahaja hati kita atau nafsu kita ini masih teringin melakukan apa yang kita sukai itu. Tapi Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita satu penawar, satu peringatan dan penjelasan bahawa kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sangat mudah bagi seseorang itu meninggalkan dosanya. Dan juga bagi mereka yang masih dalam keadaan curiga apakah dia mampu ataupun tidak untuk meninggalkan dosa, hendaklah juga dia meninggalkan dosa tersebut, dan mudah-mudahan taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia merasa lemah dalam keadaan kemungkinan dia mengulangi dosa tersebut, tetapi bila dia telah bertaubat kepada Allah, maka diharap taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata dia telah bertaubat sebelum daripada dia melakukan semula kesalahan yang baru, maka dia mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan hatinya bersih dan jiwanya suci, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang taat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya Imam Al-Ghazali menjelaskan berkaitan dengan tahap-tahap dan juga jenis-jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahawa dosa itu terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, dosa kerana kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita meninggalkan sembahyang yang diwajibkan kepada kita, iaitu sembahyang 5 waktu. Kita meninggalkan puasa bulan Ramadan dalam keadaan kita mampu dan tidak ada keuzuran. Kita tidak mengeluarkan zakat dalam keadaan kita memiliki zakatnya. Begitu juga kita melakukan perbuatan dan kesalahan-kesalahan yang lain yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kerana kita meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara jenis-jenis dosa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini ialah dosa di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan dosa yang kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa kita meminum arak, dosa makan riba, mendengar muzik yang dilalaikan. Maka dengan sebab itu kita merasa menyesal
terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, dan kita meyakinkan diri kita untuk meninggalkan dosa tersebut dan tidak kembali melakukan yang seumpamanya buat selama-lamanya. Itulah yang dikatakan taubat. Sementara bagi dosa yang pertama, iaitu meninggalkan suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kepada kita para pendengar sekalian untuk menggantikan apa yang kita mampu daripada apa yang telah kita tinggalkan kewajipan tersebut. Seperti sembahyang hendaklah digantikan di waktu mana yang kita mampu untuk melakukan semula, yang mengqadakkan semula sembahyang yang telah ditinggalkan pada masa yang telah berlalu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian dosa yang ketiga yang merupakan dosa yang sangat bahaya, iaitu dosa yang dilakukan antara kita dan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sesama manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, bahawa dosa yang ketiga ini adalah merupakan dosa yang sangat sukar dan dosa yang sangat rumit bagi seseorang yang beriman dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana cabang-cabangnya banyak dan tuntutan-tuntutannya juga adalah sangat tinggi. Dengan sebab itu, kata Imam Al-Ghazali, dosa-dosa di antara sesama manusia ini terdiri daripada beberapa jenis. Kadang-kadang dosa yang melibatkan harta benda, seperti hutang piutang dan sebagainya. Kadang-kadang dosa yang berkaitan dengan kehormatan diri. Kadang-kadang yang berkaitan dengan kehormatan agama. Apa yang berkaitan dengan harta, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mengembalikan harta tersebut. Bila mana kita bertaubat kepada Allah. Jikalau kita mencuri harta seseorang, maka kita bertaubat kepada Allah, menjadi kewajipan kepada kita untuk memulangkan semula harta tersebut. Jikalau ia berupa hutang, maka hendaklah dibayar hutangnya. Dan apabila kita tidak berupaya untuk melakukannya, sama ada kerana tidak mempunyai duit yang secukupnya, maka kita perlu memohon keampunan dan meminta halal daripadanya. Adapun jikalau kita tidak mampu menyelesaikannya, kerana dengan sebab orang yang telah memberikan hutang tadi telah meninggal, ataupun sudah tidak berada lagi di tempat yang kita dapatinya, dan juga sama ada dia berpindah dan kita tidak mampu menjumpainya lagi, maka hendaklah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan keampunan kepada kita, supaya diberikan kebaikan kepada orang yang telah memberikan pertolongan kepada kita, dan kita juga memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala meredainya, dan memohon kepada Allah supaya janganlah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menuntut supaya kita menggantikannya pada hari akhirat kelak. Kerana kita tahu bahawa menjelaskan hutang di sana adalah merupakan satu situasi yang sangat menakutkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa bimbang dengan kedudukan dan tahap amalannya di dunia. Muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pun dosa-dosa yang berkaitan dengan diri, yang berkaitan dengan kehormatan diri, ataupun yang berkaitan dengan pembunuhan kepada seseorang, maka ia hendaklah diberikan qisas, maka hendaklah ia menghalalkan ataupun menyerahkan dirinya supaya dikenakan hukuman sebagaimana yang ia telah lakukan kepada seseorang itu. Andai kata ia tidak mampu untuk melakukan qisas tersebut atau menyerahkan dirinya supaya dikenakan hukuman itu, maka ia hendaklah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diredhakannya pada hari akhirat kelak. Sementara dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia yang melibatkan kehormatan diri, seperti mengumpat, caci maki, cela-mencela antara satu sama lain, maka menjadi hak kepadanya untuk membohongi dirinya dan untuk tampil mendedahkan kenyataan yang sebenar dan menyatakan dengan sebenar-benarnya
tanpa merasa malu, tanpa merasa takut, untuk menyatakan bahawa dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemaafan kepada mereka yang telah dilakukan kesalahan terhadapnya, dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keampunan kepada mereka yang ia telah terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan yang melibatkan antara dia dan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Inilah di antara perkara yang sangat bahaya yang tersebar di dalam masyarakat dan dalam kehidupan kita, yang kita perlu mengambil perhatian supaya kita tidak terjerumus melakukan dosa-dosa yang dilihat mudah dipandang oleh kita, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara yang berkaitan dengan urusan agama, seumpama kita mengkufurkan ataupun mengatakan seseorang itu sesat dan juga bid'ah, yang merupakan satu perkara yang sangat keji, yang merupakan satu perkara yang sangat sukar, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kemaafan seupaya mungkin. Dan jikalau ia tidak mampu lagi untuk kita berbuat demikian, maka hendaklah kita merasakan penyesalan yang sangat di dalam diri kita, dan hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diredai terhadap diri kita di atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Secara kesimpulannya, seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sentiasa menyedari kelemahan dirinya dan hendaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, dengan berdoa dan juga melakukan sedekah supaya Allah Subhanahu wa taala meredainya, dan juga supaya ia mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat dan mengharapkan limpah kurnia-Nya dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seseorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan meneruskan lagi perbincangan ini di dalam ruangan yang akan datang. Hingga bertemu lagi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.